كتاب الرسالة الجامعة وتذكرة النافعة للعلامة الحبيب أحمد بن زين بن علوي بن أحمد البشير نفعنا الله به وبعلومه في الدار الأمين إلى أن قال: وحفظ القلب من المعاصي واجب على كل مسلم، وكذا حفظ الأعضاء السبعة فرض عين على كل مسلم. فمن معاصي القلب الشك في الله تعالى، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله تعالى، والتكبر على عباد الله تعالى، والرياء والعجب بطاعة الله تعالى، والحسد والحقد على عبيد الله. ومعنى الحسد كراهية النعمة على المسلم واستثقالها، ومنها الإصرار على معصية الله، والبخل بما أوجب الله تعالى، وسوء الظن بالله بخلق الله، والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو النار. وكل ذلك من المعاصي والخبائث المهلكان، بل بعض ذلك مما يدخل في الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Sambung bahagian ta'atul qalbi, ma'asil qalb, hifzul qalbi minal ma'asi. Yang pertama kita baca asyakku fillah, yang kedua al-amnu min makrillah, yang ketiga al-qanut min rahmatillah. Al-amnu min makrillah wal qanut min rahmatillah. Yang keempat, kejut yang tidur tu. Yang keempat, takabbur. Wa takabburu ala ibadillahi ta'ala. Takabbur. Takabbur ni sombong. Bahasa Melayu sebut takbur. Bahasa Arab asalnya takabbur. Takabbur memandang orang lain lebih rendah daripada dia. Takabbur. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang kibir, orang-orang yang sombong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah sekalipun daripada sifat takbur. Seorang lelaki bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu jamil. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Ay ihtiqaruhum wa yuradu annahu khair min ahad min khalqillah. Hadis rawahu Muslim. Nabi sebut tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat takbur walaupun sikit. Seorang lelaki bertanya, ada lelaki ni dia suka bajunya yang bagus, kasutnya yang bagus, cantik, baju cantik, pakai minyak rambut, mandi, make up sikit, sikit rambut walaupun tak ada rambut kan. Dia nak handsome, kelihatan cantik di depan orang. Adakah dikira takbur? Adakah dikira takabur? Orang yang memperelokkan luaran dia. Nabi kata Allah itu cantik. Allah itu maksudnya Allah cantik ya? Allah itu cantik dan sukakan kecantikan. Maksudnya tak ada masalah lah. Nabi sendiri pun sikat rambut. Nabi sendiri pun tak minyak rambut. Nabi pakai yang kemas. Yang dikatakan kibir itu batrul haq, dia tak boleh menerima kebenaran. Macam mana tak boleh terima kebenaran? Bila dia buat salah, orang tegur, dia melenting. Bila orang tegur dia, dia melawan. Itu takbur. Dia tak boleh terima orang tegur dia. Dia rasa ego ataupun dia rasa kalau dia kenapa dia marah?
Okey, satu sifat marah. Al-ghadab. Marah kan. Macam mana anta boleh marah satu orang? Bila anta boleh mampu untuk marah pada seseorang? Apabila anta rasa dia lebih rendah pada anta. Kalau kata orang lebih tinggi, dia marah juga. Kan? Kat belakang lah. Tapi depan-depan tak berani. Ni marah yang kita marah lah. Kita marah, kita keluarkan perkataan-perkataan yang kita marah. Bila kita berani marah macam tu, bila kita rasa dia tu bawah dari kita, kalau atas dari kita, mak ayah kita tak berani, walaupun belakang kita kutuk juga. Kan? Tamam. Jadi, sifat marah tu, dia dimulai dengan takabur. Dia rasa orang tu patut dia marah. Itu dia ada takabur. Dia tak boleh nak menerima kebenaran. Orang tu nas ni dia pandang orang lain rendah daripada dia. Sebut dalam keterangan tu, ihtiqaruhum, dia memandang hina kepada orang lain. Memandang dia lebih baik daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kan ada kisah. Ada seorang Syekh, dia kata kepada anak dia, pergi cari dalam tarim ni, kisah kat tarim kan, pergi cari dalam tarim ni siapa yang engkau rasa dia lebih rendah daripada engkau. Dia pergi cari, dia kata kat anak dia lah, anak dia pun cari sampai ke petang, tak jumpa. Balik tangan kosong. Dia kata tak ada. Dia kata mula-mula aku tengok semua orang dalam tarim ni, kan kita nampak orang ni macam rendah dari kita. Dari segi pekerjaan, orang kita kerja apa, dia kerja apa. Dari segi kedudukan, dari segi rumah, kita rumah macam mana, dia rumah macam tu. Kita boleh, masa tu kita boleh pandang orang dia tu lebih daripada kita ke, kita lebih daripada dia. Tapi kan Imam Al-Ghazali dah ajak, kalau kita nampak orang tua, kita pandang dia tu lebih lama hidup di dunia, dia tu lebih banyak buat ibadah daripada kita. Kan? Nak menghilangkan sombong tu. Nampak budak-budak, kita pandang dia walaupun dia baru hidup. Kalau ikut kita punya pandangan tadi, kita pandang orang tua, kita kata apa? Dia tu lebih lama hidup dari kita, kemungkinan dia lebih banyak pahala daripada kita. Tamam? Pandangan yang sama kalau kita tengok budak-budak, kita akan rasa apa? Aku lebih tua daripada dia, aku lebih banyak pahala daripada dia. Betul tak? Kan kita pandang macam tu tadi. Tak. Kita pandang budak-budak yang lebih muda daripada kita, kanak-kanak ke, ataupun orang lebih muda daripada kita, kita akan kata apa? Kita akan kata, dia baru je hidup. Kalau dia banyak buat dosa pun, dosa yang tak sebanyak aku. Sebab aku dah lama hidup, mesti lagi banyak dosa daripada dia. Faham tak? Kita tengok budak-budak, kita kata, kalau dia budak, dia belum balik, tak ada dosa. Kalau dia dah balik pun, dia lebih muda daripada aku. Kalau dia buat dosa pun, kalau dah dia umur 20 tahun, aku umur 40 tahun. Kalau dia buat dosa, balik umur 15 contohnya, baru 5 tahun dosa dikira. Aku ni dah 40, 25 tahun kira dosa. Kalau nak kira dari segi umur balik 15, kan? Pandangan yang sama, kita tak boleh pandang kat orang tua tadi. Dia orang tua, mesti lagi banyak dosa daripada aku. Tak. Jadi Imam Ghazali kata, tengok orang tua, dia banyak pahala daripada aku. Tengok orang muda, dia dosa tak banyak macam aku. Tengok orang buat ketaatan, banyaknya taat pada dia, aku ni sikit amalan. Tengok orang buat dosa, walaupun dosa dia banyak, kalau dia bertaubat, dia lebih suci daripada aku. Setiap orang yang kita tengok tu, kita ada alasan-alasan untuk kita keluarkan diri kita daripada takabur. Sebab tu dalam tasawuf ni disebutkan, kita kena husnuzon. Husnuzon, sangka baik. Husnuzon, sangka baik, bukan hasanzon. Ada orang baca hasanzon. Husnuzon, sangka baik. Sampai kan disebut, kalau kita nampak orang tu pegang botol, kan ada kisah kan, banyak kisah dalam kisah ni, tak habis ni yang kisah pertama tadi. Kisah tu, orang lelaki jalan tepi pantai dengan seorang perempuan pegang botol, peluk perempuan macam tu. Kita tengok apa pandangan kita. Kali pertama kita tengok, kita kata apa? Kita tengok, kalau kita ni yang mengaji ni, kita paling kurang kita kata, tengok budak perempuan tu pakai tudung tak pakai tudung. Kalau tak pakai tudung, maksudnya dia ni orang tak jaga agama kan. Bila tak jaga agama, mungkin tu kekasih dia, mungkin juga isteri dia kan.
Mungkin juga mak dia mungkin. Tapi kalau kata dia jaga, bila dia tak pakai tudung, maksudnya dia tak jaga agama, kemungkinan kita akan pandang, dah lah pegang botol tu macam botol arak, peluk perempuan berjalan tepi pantai. Kemungkinan macam tu. Semua dia, kalau orang yang tasawuf ni, kemungkinan itu mak dia, kemungkinan itu adik dia, kemungkinan itu isteri dia. Apa botol tu mungkin botol arak, mungkin bukan botol arak. Ada satu orang tu, ni kisah lain pula. Dia meninggal. Ada seorang raja, dia jalan dengan dia punya pengawal-pengawal dia satu tempat pagi. Nak rasa nak berhenti satu rumah tu. Dia tengok orang dalam rumah tu buka lampu tengah malam ni. Masuk. Tengok ada seorang perempuan duduk menangis depan seorang lelaki. Lelaki tu meninggal. Dia kata apa, dia dengar isteri perempuan tu kata kat lelaki yang meninggal tu. Dia kata, saya dah cakap dah, abang jangan buat macam ni. Kan abang dah meninggal. Lepas tu dia raja ni, sultan ni, dia tanya kat perempuan tu, apa masalah ni? Kenapa? Dia kata, ini suami aku meninggal. Kenapa menangis? Memanglah menangis, suami meninggal kan, takkan nak gelak kan. Dia kata, suami aku ni tak ada siapa nak uruskan dia. Orang kampung tak mau uruskan dia. Tanya orang kampung, kenapa tak nak uruskan dia? Dia ni orang jahat. Minum arak, malam-malam pergi berzina. Lepas tu tanya kat isteri dia, betul ke suami hang ni buat macam ni? Dia bukan orang Kedah lah, ni orang tak tahu cerita kat orang mana kan. Macam mana cerita cakap hang aku ni. Dia kata, suami aku ni sebenarnya dia bukan minum arak. Jiran-jiran kata tak minum arak pun banyak. Kami nampak dia beli arak. Dia pergi kedai, dia beli arak. Isteri dia kata dia tak berzina. Kami nampak dia pergi rumah pelacuran. Tak melacur apa lagi. Itu orang nampak Tanya Sultan ni, dia macam heran, kenapa, yalah rakyat dia tak semua baik kan, mesti ada yang jahat, betul tak? Tapi kenapa dalam banyak-banyak orang jahat, aku ni sampai ke sini, aku ni sultan, raja, main terbabit dengan rakyat merhin ni kan, maksudnya orang bawahan yang tahu siapa, aku pun tak tahu kan. Dia macam pelik. Tanya, sebenarnya cerita dia macam mana? Suami aku ni dia tak minum arak, tapi dia setiap hari dia pergi kedai beli arak. Dah tu buat apa lagi? Tak minum arak. Dia pergi kedai beli arak, dan dia balik dia pecahkan botol arak tu, dia tuang arak dekat rumah, dia pecahkan botol arak. Dia kata, aku tak boleh menghalang orang minum arak, tapi sekurang-kurangnya aku beli arak dan aku curahkan, aku dapat kurangkan orang minum arak. Tapi orang tak tahu. Lepas tu dia pergi kat pelacuran buat apa? Dia kata dia pergi bayar kat pelacur-pelacur tu, dia suruh balik rumah. Dia kata, malam ni hang cari duit melalui pelacuran kan haram. Melacur tu haram. Orang banyak berzina melacur ni sebab nak cari duit, dapat duit. Dia kata, nah, sekurang-kurangnya walaupun aku tak dapat menghalang kau berzina setiap hari, tak boleh menghalang dia melacur pun, malam ni kurang dosa engkau sebab engkau tak berzina. Balik. Pelacur-pelacur ada yang balik sebab tu. Kan? Tapi orang nampak laki aku, suami aku ni masuk rumah pelacuran. Lepas tu dia kata, abang janganlah buat macam tu, orang tengok buruk semua kan. Dia kata, aku doa hari aku mati nanti, raja negeri ni akan semayangkan jenazah aku dan semua rakyat akan semayang jenazah aku. Tu yang raja macam tersentak. Sebab tu aku ni ditakdirkan sampai ke sini. Umum semua rakyat esok semayang jenazah orang ni. Itu ni kita nak cerita tentang husnuzon dengan su'zon tu. Tapi pihak kita janganlah pergi buat macam tu pula. Nanti balik, ustaz tahu mana saya pergi nampak saya pegang apa berasap kan. Tapi saya tak isap. Saya beli ni untuk mengurangkan orang isap vape. Kan? Jangan buat pasal macam tu. Kan? Kata ustaz mengaji tasawuf tapi tak beramal dengan husnuzon. Maksudnya kita kena husnuzon dengan orang, tapi dalam masa yang sama jangan kita mempergunakan husnuzon kepada orang untuk mengambil kesempatan. Kalau kita tengok orang tu pegang botol arak pun, kita kena bagi 70 alasan untuk mengeluarkan kita daripada su'zon kepada orang tu. Mungkin dia bukan botol arak, mungkin botol saja arak tapi ayat urin dalam dia. Mungkin 70 kemungkinan untuk mengeluarkan kita daripada su'zon kepada dia.
Lepas tu habis 70 alasan masih suudzon juga. Confirm dia ni minum arak juga. Dah bagi 70 alasan ni. Last sekali sampai yang ke 71 kita kata aku ni teruk sangat lah. Sampai bagi 70 alasan pun masih nak suudzon dengan orang. Tu orang nak jaga hati. Nak jaga hati supaya tidak suudzon dengan orang. Dia suudzon dengan husnuzon ni satu benda yang tinggi lah. Kita nak bahaskan sebab dia ada garis yang halus antara suudzon dengan berhati-hati. Kan? Kita nampak orang naik kereta, duk berkeliaran depan rumah kita banyak kali, duk ulang alik. Kenapa duk tengok rumah kita? Kenapa kan? Dah nak merompak ke? Nak mencolek budak ke apa kan? Itu kena ada hati-hati situ. Ihtiyatan. Suudzon beza. Jadi benda macam tu. Kenapa? Apa kaitan dengan takabur? Sebab bila kita suudzon tu lah, bila kita takabur tu lah menyebabkan kita rasa kita hebat pada orang lain, tu kita pandang hina pada orang lain. Pandang hina di situ. Bila kita pandang hina, kita ada takabur di situ. Kita pandang kawan sekeliling, kita pandang orang sekeliling, kita rasa orang sekeliling tu lebih mulia daripada kita ke? Kita mulia. Kalau kita rasa lebih mulia walaupun sikit, kita ada takabur. Cerita yang budak tadi, kembali balik cerita asal kan, dia keluar ke tarim tu, dia cari mana orang yang sepatutnya. Dia nampak orang penjual sampah ke, penjual sampah pula, pengutip sampah ke, ni tarik orang tu bawa balik ke ayah dia. Ni orang lebih hina daripada aku. Tapi tak jumpa sebab dia ada sifat tu. Dia pandang ni orang ni mungkin ada macam ni, orang ni mungkin macam ni. Kan ada seorang tu ditarim balik daripada sembahyang subuh, waktu subuh. Nak balik nampak ada orang angkat sampah. Dia kata alhamdulillah, hati dia alhamdulillah aku ni kemulail pergi masjid, balik daripada sembahyang semua. Dia ni pagi-pagi lagi dia kutip sampah dah. Kan? Dia pandang diri dia hebat. Orang tu paling kepada dia, kata, ya hadha. Dia kata, wahai fulan, ni dengar ni. Nampak je aku angkat sampah, tapi aku kemulail, aku sembahyang semua aku dah buat dah. Dia cakap macam tu. Orang tu cakap dengan hati dia. Tersentak dia. Aku terdetiklah hati pun dia boleh dengar. Maksudnya Allah bagi dia punya ni, kan, kasyif ke apa kan. Maksudnya kita tak boleh pandang hina. Orang yang nampak hina itu hina. Dalam masa yang sama, bukan kita nak katakan semua orang yang nampak macam tu wali. Dia nampak macam orang gila sikit, wali apa? Apa kan orang gila pula walinya? Mungkin wali, tapi tak semua wali mesti macam tu. Bila nampak orang yang minta sedekah, kena bagi, tahu wali. Lepas tu nampak orang kaya tu tak wali. Nampak orang nak kereta hebat, mungkin dia wali. Wali ni bukan masalah kaya ke miskin. Wali ni bukan masalah pakai elok ke tak pakai elok. Kan adalah hadis orang tu pakai pakaian, duduk di padang pasir, pakaian compang-camping dengan rambut berdebu, minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa ditolak. Walaupun dia nampak macam tu, kusuk masai yang makin. Sebab apa? Dalam hadis sebut makaluhu haram, wa mashrabu haram, wa sabuhu haram. Maksudnya apa dia punya? Pakaian dia pakaian haram, makan haram, minum haram. Macam mana? Fa anna yustajabulah disebut. Maka mana Allah nak kabulkan doa dia? Walaupun dia dalam masa yang sama ada juga hadis rubba ash'ath aghbar law madfu'un bil abwab. Kalau ada orang, kadang-kadang mungkin Nabi kata ada orang yang rubba ash'ath aghbar, dia punya rambut berdebu, kusuk masai, bila ketuk pintu orang tolak. Law aqsama 'ala Allah la barra. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan bagi kepada dia. Maksudnya mungkin juga kita kena husnuzon. Ni nampak je orang kaya, mesti rasuah ni. Mesti makan benda haram ni, mesti. Tahu mana? Tah dia yang paling banyak duk derma bagi kat kita duk mengaji ni. Duk belajar kat sekolah ni. Kan? Jadi kita kena husnuzon dengan orang. Bila husnuzon, akan hilanglah takabur. Okey. Jadi bila budak tu, cerita balik budak tu tak habis. Dia balik ke ayah dia, dia kata, saya tak jumpa orang yang lebih mulia daripada saya. Kecuali lah sekali dia nak balik tu, dia ternampak anjing. Dia pun tarik anjing tu. Kat tarim ni banyak anjing. So, orang yang bukan Islam tak ada. Tapi anjing ada, anjing liar lah. Anjing keluar waktu malam, kambing keluar waktu siang. Kalau siang, jangan jumpa anjing. Kalau malam, nanti jangan jumpa kambing kat jalan.
Kambing tu keluar waktu siang, dia macam ada perjanjian, Allah alam lah, kan. Malam-malam dia memang menyalak anjing tu. Tapi siang tak jumpa. Dia mungkin balik rumah dia kot, kan, kat bukit ke mana kan. Banyak-banyak lah kat belah-belah bukit anjing dia. Dia tarik anjing tu. Jangan tanya lah dia pegang atau tak pegang kan. Kira dia nak balik anjing tu ke rumah, kepada ayah dia. Tak jadi. Dia kata tadi saya nak balik anjing, saya pandang anjing tu lebih hina. Dia tu najis semua orang lah. Kan. Kata anjing ni, dia baru tersedar kalau anjing tu, dia kata kalau aku ni boleh melepasi, macam Sayyidina Uwais Al-Qarni kata kan, kalau aku ni boleh melepasi titian sirat, aku lebih mulia daripada engkau. Kalau aku tak boleh lepas, engkau lebih mulia daripada aku. Sekarang ni kita tahu ke kita boleh lepas ke tak? Tak tahu. Jadi dia lebih mulia daripada kita. Sebab anjing ni, bila anjing ke binatang apa pun, nanti bila dibangkitkan di akhirat, semua binatang pun akan dibangkitkan di akhirat juga. Di dalam hadis sebut apa? Hatta syatal qarna wa syatal jalaha tu. Dibangkitkan kambing yang ada tanduk dengan kambing yang tidak ada tanduk. Dulu kambing yang ada tanduk ni pernah menanduk kambing yang botak ni, yang tak ada tanduk ni, kan. Lepas tu dia pergi menanduk, dibangkitkan di akhirat, dibagi tanduk tu pada yang sekok lagi ni, yang ni akan balas balik. Lepas tu selesai. Lepas tu akan jadi tanah. Lepas tu yang wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kambing pun semua akan dibangkitkan balik di akhirat nanti. Maksudnya mereka akan bangkit sekat tu je lah. Tak akan dimasuk titian sirat ke apa. Jadi kita mungkin lebih hina daripada dia kalau kita tidak lepas titian sirat. Jadi dia tak balik dengan tangan kosong. Balik ke rumah dia dengan tangan kosong. Aku dapati bahawa tidak ada orang yang lebih mulia daripada aku. Akulah, bukan, tidak ada orang lebih hina daripada aku. Akulah paling hina. Barulah ayah dia kata, hari ni boleh belajar dengan aku. Nak belajar tu, kena buang sifat takabur tu. Kalau anta tak buang sifat takabur, anta tak boleh nak belajar. Nak belajar macam mana? Alah, ustaz ni siapa? Aku bangun kemulil kot. Ustaz baru mai pagi ni je. Dia rasa dia lebih mulia. Macam mana nak mengaji dengan ustaz tu? Dia rasa, dia tengok ustaz dia tu, ada benda yang dia pandang hina pada ustaz dia. Dia tak boleh belajar dengan ustaz tu. Kalau dia nak belajar, dia berlakon pun ilmu tak dapat. Sebab orang yang dia nak belajar itu, dia ada sifat takabur dengan orang yang dia nak belajar. Kena buang dulu. Sebab tu tok-tok guru, ulama-ulama di talim tu, orang nak belajar dengan dia, dia bagi jatuhkan ego dulu. Bukan nak malukan, tapi jatuhkan ego. Bukan cara pergi duk apa buat benda yang memalukan depan orang ramai. Dia pergi, dia kata nak belajar dengan aku, tolong jap. Tolong apa? Pergi beli ikan. Dulu kat talim ni ada ikan lahom. Lahom ni ikan masin lah. Ikan masin tu busuk. Bukan busuk lagi daripada ikan masin sini. Dia kata pergi beli ikan masin lahom tu, balik rumah aku ni. Dia kata ada bekas tak, tuan guru? Bekas plastik ke, terpawai ke? Tak ada bekas apa. Hampir beli. Nak letak dalam apa, Tok Guru? Yang mai tu anak orang kaya. Jubah pakai ni. Jubah orang kaya kan, dia jadi jubah dia lain sikit. Kau kan ada jubah tu, letak kat sini. Dulu dia besar sikit. Orang dulu ada yang dia punya lengan baju ni besar. Letak kitab. Pergi mengaji, letak kitab sini. Ni tu lengan baju kau tu besar kan, letak lakam ni. Busuk kan? Baju cantik pula ni. Letak situ. Balik. Nak bagi jatuhkan dia punya, tak tahu dia menyumpah kata guru dia, aku dah main baju lawa dengan macam ni, macam mana suruh bola kham pula, lekat bau sampai berapa hari, orang nak tengok bau, nak pergi semayang nanti bau. Pergi. Kalau tak boleh, tak payah main ngaji. Tak payah datang belajar. Bukan dia melalukan pada orang tak tahu kan, tapi dia nak jatuhkan ego. Setengahnya macam kita biasa sini cuci tandas. Orang dulu kan cuci tandas. Dulu di dalam tandas tu dia ada batu. Batu apa? Batu untuk istinja. Kan? Batu istinja tu dia basuh balik. Bila dia guna, lepas guna basuh letak situ balik. Dia istinja yang paling sempurna ialah istinja guna batu dengan air. Batu pun guna, air pun guna. Kan? Bila ada setengah orang ni, dia tugas dia ialah basuh batu tu. Batu tu orang guna, orang tak basuh balik. Dia lepas guna letak situ, bertimbun batu, nanti ada orang basuh, letak tempat yang bersih balik. Nak jatuhkan ego ni, pelajar-pelajar yang baru nak belajar ni, tugas dia pergi basuh batu tu.
Basuh batu tu nak pegang bekas-bekas orang guna ni kan. Tapi nak bagi jatuhkan ego. Okey, yang penting kesimpulan dia pada hari ini, takabur dia kita boleh dapat belajar sekarang hari ini. Allahu Akbar. Janganlah kita takabur dengan siapa-siapa pun. Kita pandang, bukan kita nak memandang, yang penting jangan memandang rendah pada orang lain. Mesti ada satu kelebihan yang ada pada dia yang kita tak tahu, yang mungkin orang lain tahu kita tak tahu. Jadi jangan kita memandang hina kepada orang lain. Al-Habib Ali Al-Habsyi, bila dia bangun nak bercakap, dia bangun nak takalam, baru buka mulut sikit orang menangis. Baru buka mulut orang dah nangis dah. Kata tak dan cakap lagi, tak ada nak ibtihal. Tahu ibtihal? Macam Habib Umar, ya Allah kan. Tak sempat lagi orang dah menangis, orang dah ada perasaan. Kata kenapa Habib sampai orang tahap macam ni, orang dia punya apa? Iqbal ataupun qabul and nas kan, orang menerima percakapan dia, orang terasa dengan apa yang dia cakap. Dia kata aku bangun, aku memandang dalam majlis ni tidak ada orang yang paling hina dari aku. Maksudnya akulah yang paling hina sekali. Rendah diri. Nabi sebutlah hadis, man apa dia? Wada apa dia hadis tu? Rafa'allahu hakadha. Man wada'ahu hakadha, rafa'allahu hakadha. Aku makalah Nabi SAW maksud hadis. Nabi kata, siapa yang rendahkan diri dia macam ni, Allah akan angkat dia macam ni. Bila dia rendah diri, Allah bagi kepada orang untuk menerima kalam dia. Berbanding dengan kita, kalau kita belajar di sini kan, kadang-kadang kita belajar motivasi. Macam mana cara untuk kita rasa yakin diri untuk bercakap depan orang ramai? Anda pernah belajar tak? Macam mana anda boleh yakin diri untuk bercakap depan orang? Depan live, depan ni. Macam mana anda yakin belajar? Tengok ada ustaz pula. Kita rasa bila ada orang lebih hebat dari kita, depan kita, tok guru, ulama, PM ke siapa kan. Orang lebih hebat dari kita yang kita pandang tinggi dari dia ada depan kita. Kita nak bercakap tak boleh. Kita rasa macam kelu nak bercakap, betul tak? Betul dia yang kita belajar dululah. Cara untuk kita yakin diri bercakap depan orang ramai ni, kita pandang semua orang hina dari kita. Kita lebih mulia. Baru kita boleh cakap. Betul tak? Baru kita, ni semua budak-budak je aku cakap ni. Dia pandang macam tu, baru dia boleh bercakap. Tapi sebenarnya, yang sebetulnya kita pandang orang lain lebih mulia daripada kita. Kita ni sekadar nak menyampaikan apa yang disuruh oleh Nabi. Jadi, orang lain lebih mulia, mereka tu lebih tahu dari aku saja nak share je dengan apa yang mereka tak tahu, ataupun mereka sekadar tambahkan apa mungkin mereka tu lupa. Kan? Jadi, berbeza dengan kita bangun, kita rasa orang lain lebih rendah dari kita, baru kita nak bercakap. Tapi Habib Ali Al-Habsyi kata, aku pandang orang lain lebih mulia daripada aku. Aku bangun bercakap, Allah Ta'ala bagi kesan tu. Kesan kepada hati-hati manusia yang bila mendengar. Tamam. Allah Alam. Kita akan sambung lagi. Baca doa. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وقرابت لنا في ديننا مع علم كتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضيك ولو فعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة توصل لكل حب واستر لنا العورات وآمن روعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضل وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد ترشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمد كثير دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته.